Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari Kimia Tingkatan 4, Tema 2, Asas Kimia, Bab 2, Jirim dan Struktur Atom, 2.3, Struktur Atom. Standard pembelajaran, murid boleh 2.3.1, Mendefinisi nombor proton dan nombor nukleon, 2.3.2, Menentukan nombor nukleon, nombor proton dan bilangan elektron dalam sesuatu atom. 2.3.3 Menulis perwakilan piawai bagi atom. 2.3.4 Membina rajah struktur atom dan susunan elektron. Nombor proton dan nombor nukleon. Perhatikan jadual 2.1. Apakah hubungan antara bilangan proton dengan nombor proton dan hubungan antara nombor nukleon dengan nombor proton. Okey, jadi ini adalah jadual 2.1, nombor proton dan nombor nukleon bagi atom oksigen, natrium dan klorin. Okey, jadi boleh tengok dekat sini. Okey, atom oksigen. Okey, bilangan proton adalah sama dengan nombor proton. Okey, jadi oksigen bilangan proton 8, nombor proton pun 8 lah. Okey, jadi disebabkan nombor nukleonnya adalah 16, okey, maka bilangan neutron dia adalah 8. Okey, 16 tolak 8. Okey, macam mana kita dapat nombor nukleon ni? Nombor nukleon ni kita dapat daripada jadual berkala unsur. Okey, dalam jadual berkala unsur ada dituliskan sebagai jisim atom relatif. Okey, sama juga dengan natrium. Okey, bilangan protonnya adalah sama dengan 11. Okey, jadi nombor nukleonnya adalah 23. Jadi bilangan neutronnya 12 lah. Okey, 23 tolak 11 jadi 12. Okey, sama juga dengan klorin. Okey, bilangan proton adalah sama dengan nombor proton 17. Okey, nombor nukleonnya adalah 35. Okey, maka bila kita tolak 35 dengan 17, okey, dapat nilai dia adalah 18. Okey, bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom dikenali sebagai nombor proton. Jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus sesuatu atom dikenali sebagai nombor nukleon. Okey, jadi nombor nukleon boleh jadi bilangan proton ataupun nombor proton. Okey, nak lebih mudah kita panggil saja bilangan. Okey, confirm betul. Okey, atom unsur yang berlainan mempunyai nombor proton yang berlainan. Contohnya, atom natrium mempunyai nombor proton 11 dan atom klorin mempunyai nombor proton 17. Bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton disebabkan atom adalah neutral. Contohnya, atom oksigen mempunyai 8 proton dan juga 8 elektron. Contoh dan penyelesaian ditunjukkan dalam contoh 1 dan 2. Okey, contoh 1, atom aluminium mempunyai 13 proton dan 14 neutron. Apakah nombor proton dan nombor nukleon atom aluminium? Okey, senang saja. Nombor proton ni kita terus ambil daripada maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, jadi nombor proton adalah sama dengan bilangan proton iaitu 13. Okey, manakala nombor nukleon adalah nombor proton tambah dengan bilangan neutron. Okey, jadi kita cuma tambahlah. Okey, 13 tambah dengan 14. Jadi kita dapat jumlahnya adalah 27. Okey, contoh 2, nombor nukleon atom kalium ialah 39. Atom kalium mempunyai 19 proton. Berapakah bilangan elektron dan neutron bagi atom kalium? Okey, penyelesaiannya adalah bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton. Jadi, kalau proton 19, maka elektron pun turut 19 juga. Okey, soalan yang kedua adalah ditanya bilangan neutron. Jadi, kita ada nombor nukleon dekat sini. Okey, dan kita ada bilangan proton dekat sini. Jadi, tak ada masalah lah. Terus tolak. Okey, nombor nukleon tolak bilangan proton. Okey, jadi 39 tolak 19, jawapannya adalah 20.
Jadual 2.2 menunjukkan perbandingan bilangan proton, neutron dan elektron apabila atom klorin menerima elektron untuk membentuk ion klorida. Apakah perubahan pada bilangan proton, neutron dan elektron? Okey, jadi kita boleh tengok dekat sini jadual 2.2, bilangan zarah subatom bagi atom klorin dan ion klorida. Okey, atom klorin ni bila dia jadi ion, kita ubah nama dia kepada klorida. Okey, sama dia juga dengan atom fluorin kepada ion fluorida. Okey, atom bromin kepada ion bromida dan juga atom iodin kepada ion iodida. Okey, ni contoh adalah klorin lah. Okey, jenis zarah adalah atom klorin. Okey, bilangan proton 17, bilangan neutron 18, bilangan elektron sama dengan bilangan proton 17 jugalah. Okey, apabila dia berubah menjadi ion klorida, okey, maksudnya ada minus dekat sini, Cl minus, subscript. Okey, bilangan proton tidak berubah, masih lagi 17. Okey, kenapa tak berubah? Sebab proton ni dia berada dekat nukleus. Sama juga dengan neutron. Neutron pun tak berubah sebab dia berada dekat nukleus. Okey, apa yang berubah? Berubah dekat sini adalah bilangan elektron. Okey, disebabkan ion klorida ni adalah daripada atom klorin, okey, yang membentuk ion negatif. Okey, maka bilangan elektronnya akan bertambah. Okey, bertambah sebanyak berapa? Sebanyak 1. Okey, jadi kalau 1 ni pelajar nak tulis Cl, okey, pelajar kena tulis Cl1 minus. Okey, bukan Cl minus 1 Okey, Cl1 minus. Tapi disebabkan 1 tu kita berikan pengecualian. Okey, tak perlu tulis nombor 1. Okey, cukup kita tulis Cl minus. Okey, atom klorin menerima 1 elektron untuk membentuk ion klorida dan menjadikan ion klorida mempunyai 1 elektron lebih daripada atom klorin. Bilangan proton dan neutron di dalam atom klorin dan ion klorida adalah sama. Okey, bilangan proton 17, 17, bilangan neutron 18, 18. Okey, oleh itu semasa pembentukan ion daripada sesuatu atom, bilangan proton dan neutron di dalam nukleus tidak berubah. Okey, tip celik dekat sini, bilangan elektron bertambah semasa pembentukan anion. Apa dia anion? Contohnya ion klorida dekat sinilah. Jadi ion klorida ni adalah contoh anion. Okey, iaitu ion negatif. Manakala bilangan elektron berkurang semasa pembentukan cation, iaitu ion positif. Okey, contohnya jika kita gunakan atom natrium dekat sini, dia akan jadi ion natrium lah. Okey, bilangan elektron dia akan berkurang. Okey, bilangan elektron dia akan berkurang. Contohnya natrium 281. Okey, bilangan proton dengan elektronnya adalah 11. Okey, bila dia jadi ion natrium, okey, bilangan elektronnya berubah jadi 10. Okey, berikutnya kita masuk kepada perwakilan piawai bagi atom. Atom boleh diwakili dengan menggunakan perwakilan piawai seperti dalam rajah 2.11. Okey, ini adalah simbol unsur X. Okey, nombor nuklearnya adalah A, subscript sebelah kiri atas. Okey, manakala nombor proton Z. Okey, subscript juga sebelah kiri bawah. Okey, ini adalah cara dia. Okey, X, A, Z. Okey, apakah maklumat yang anda dapat daripada C12.6? Okey, C ni adalah karbon lah. Simbol unsur karbon ialah C. Nombor nukleon atom karbon ialah 12. Okey, so kena ingat semulalah nukleon ni adalah proton tambah neutron. Okey, jadi sebab tu bilangan dia adalah yang lebih besar. Okey, manakala nombor proton atom karbon ialah 6. Okey, jadi nombor yang lebih kecil ni adalah nombor proton P. Okey, 12 ni adalah P tambah N. Okey, rajah struktur atom dan susunan elektron.
Elektron sesuatu atom mengorbit mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Elektron akan memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus dahulu. Okey, apabila petala yang terdekat dengan nukleus telah penuh, elektron akan diisi ke dalam petala yang berikutnya. Okey, jadi dia mula dekat tengah. Okey, ini adalah petala pertama. Okey, petala pertama ni kita isi dengan 2 elektron. Okey, bila ada lebihan baru kita masuk kepada petala kedua. Okey, petala kedua boleh diisi sehingga 8 elektron. Ada lebihan lagi, kita masukkan pula pada petala yang ketiga. Okey, boleh diisi dengan maksimum 8 elektron. Okey, bilangan maksimum elektron di dalam 3 petala pertama bagi unsur dengan nombor proton 1 hingga 20 ditunjukkan pada rajah 2.12. Okey, boleh nampak dekat sini lah. Okey, dia lukis 2. Sini ada 8. Okey, petala ketiga ni pun adalah 8 juga. Okey, jadi bilangan maksimum elektron di dalam 3 petala pertama bagi unsur dengan nombor proton 1 hingga 20. Okey. Okey, petala ketiga secara maksimum boleh dipenuhi dengan 18 elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton yang melebihi 20. Jadi pada peringkat kimia SPM, okey, kita hanya belajar sehingga nombor proton 20 sahaja. Sebab tu dalam kes ini, petala ketiga ni maksimum dia adalah 8 elektron dan bukannya 18. Tapi kalau belajar pada peringkat yang lebih tinggi, contohnya STPM, A-level ataupun matrikulasi, okey, akan nampaklah nanti akan ada perubahan. Okey, bukan lagi 8 elektron di situ. Okey, sebagai contoh, nombor proton aluminium ialah 13. Ini menunjukkan atom aluminium mempunyai 13 elektron. Elektron bagi atom aluminium disusun dengan 2 elektron diisi pada petala pertama, 8 elektron diisi pada petala kedua dan 3 elektron diisi pada petala ketiga. Susunan elektron bagi atom aluminium boleh ditulis seperti berikut. Okey, jadi ini petala pertama. Okey, ada lebihan baru masuk petala kedua, maksimum 8. Ada lebihan baru kita masuk dalam petala yang ketiga. Okey, petala yang terluar ini kita panggil sebagai elektron valence. Okey, petala terluar yang diisi dengan elektron merupakan petala valence. Okey, elektron pada petala valence dikenali sebagai elektron valence. Okey, sifat kimia sesuatu unsur bergantung kepada bilangan elektron valence pada atom. Unsur yang mempunyai bilangan elektron valence yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Jadi kita boleh simpulkan dekat sini, okey, atom yang mempunyai elektron valence yang sama sebenarnya adalah atom yang dalam kumpulan yang sama. Okey, jadi sebab dia dalam kumpulan yang sama, jadi sudah tentulah dia ada sifat kimia yang sama. Okey, jadi peringatan dekat sini, petala valence ialah petala terluar pada sesuatu atom. Okey, rajah susunan elektron menunjukkan nukleus dan susunan elektron bagi sesuatu atom. Contohnya, rajah susunan elektron atom aluminium seperti dalam rajah 2.13. Okey, contohnya tadi kita dah buat secara tulisan. Okey, susunan elektron atom aluminium adalah 283. Okey, so boleh nampak dekat sini petala pertama ada 2 elektron. Okey, petala kedua ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 2 tambah 8, 10. Jadi, atom aluminium ada 13 proton, maka ada lebihan 3. Okey, so 3 tu kita letak kat sini lah. 1, 2, 3. Okey, jadi ini yang kita panggil sebagai petala valence dan elektron yang berada pada petala valence ini kita panggil sebagai elektron valence. Jadi elektron valence bagi atom aluminium ada 3. Okey, rajah struktur atom menunjukkan bilangan proton dan neutron di dalam nukleus serta susunan elektron bagi sesuatu atom.
Okey, sebagai contoh rajah struktur atom bagi aluminium seperti dalam rajah 2.14. Okey, jadi pelajar boleh bezakan ini adalah rajah susunan elektron. Jadi kita nampak elektron sajalah. Okey, dekat tengah kita tulis nama. Okey, aluminium. Okey, tapi ini adalah rajah struktur atom aluminium. Maka kalau kita tunjukkan gambar, kita kena tuliskan bilangan proton dan juga bilangan neutron, okey, yang berada dalam atom tersebut. Dalam kes ini, atom aluminium ada 13 proton, okey, dan ada 14 neutron. Okey, dekat luar ni ada 13 elektron lah. Okey. Jadi keseluruhannya ada 13 proton, 14 neutron dan 13 elektron. Sekian, terima kasih.